diberi mereka itu akan kita, Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya mengetahui mereka itu bahawasanya berpaling kiblat kepada Allah, itu sebenarnya sabit daripada Tuhan mereka. Nabi Muhammad kami dengan sahabat. Dalam kitab yang diturunkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, yang dalam kitab Taurat dan Injil, dah ada cerita dah kata kalau kiblat ini akan berpaling menghadap ke Baitullah. Kalau mereka awal juga maknanya mereka ni orang bagi saja sebut mereka tak elok. Sedangkan dalam kitab mereka, dalam kitab Yahudi, dalam kitab Nasrani dah ada cerita mereka penukaran arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah Haram. Memang dah ada. Allah baik. Kerana barang yang di dalam kitab mereka itu setengah daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang yang dalam kitab mereka itu yang di dalam Taurat dan Injil setengah daripada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya berpaling dia kepada dia. Artinya paling kiblat itu kepada Allah. Allah bercerita dalam Taurat dan Injil bahawa kiblat ini akan dibuka daripada Baitul Maqdis ke Baitullah Haram. Walau bagaimanapun Baitul Maqdis adalah salah satu bumi yang mulia bagi manusia. Bumi yang mulia bagi manusia. Sekarang berhubung dengan Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bukan Yahudi. Nabi Sulaiman Islam. Dan dia anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak, Nabi Sulaiman bukan orang Yahudi. Yahudi kata dia pun nak buat apa Solomon dan segala macamnya. Sedangkan Nabi Sulaiman dia Islam. Dan orang Islam hormati Nabi Sulaiman, muliakan Nabi Sulaiman, meyakini Nabi Sulaiman. Dan Baitul Maqdis salah satu tanah haram bagi Islam. Bukan haram main, bukan dua tanah haram, tidak. Kita ada 3 tanah haram. Yang paling tinggi dan paling besar tanah haram Makkahul Mukarramah. Yang nombor 2 tanah haram Madinatul Munawwarah. Yang ketiga tanah haram Masjid Al-Aqsa yang di Baitul Maqdis, itu tanah haram. Tapi sayangnya Baitul Maqdis sekarang dijajah, dikepung, dikawal, diserang oleh orang Yahudi laknatullah. Sehingga orang Islam tidak boleh beribadah dalam Masjid Al-Aqsa, tempat berhimpunnya para nabi-nabi alaihi wasallam. Masjid dalam dunia ini berkumpul nabi-nabi alaihi wasallam sekaligus Masjid Al-Aqsa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diisrafkan daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Bila Nabi tiba di Masjid Al-Aqsa, Allah bangkitkan semua nabi-nabi sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam berkumpul dalam Masjid Al-Aqsa. Tunggu kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi berkumpul sekaligus dalam Masjid Al-Aqsa. Punya berkatnya Masjid Al-Aqsa. Sehingga Nabi menjadi imam dalam sembahyang dan nabi-nabi lain menjadi makmum. Bahawa dan begitu Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada seluruh dunia, khasnya kepada umat manusia pada zaman Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang Yahudi, Nasrani, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya, bahawasanya semua nabi-nabi sudah sangat clear dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Maknanya tak ada seorang Nabi Muhammad. Semua makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya akhir zaman urusan-urusan kenabian diserahkan kepada seorang, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Yahudi yang mengaku mereka dengan Nabi Isa, anak cucu Nabi Ibrahim, apa semua. Sedangkan Nabi Ibrahim itu jadi makmum pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu menentang Nabi? Malah diserahkan dari arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah Nabi Isa menjadi makmum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Kristian menentang Nabi Muhammad? Termasuk juga Nabi Sulaiman malah itu menjadi makmum pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang Yahudi menentang Nabi Muhammad. Sah kata Yahudi Nasara sesat. Itu ceritanya. Bila Yahudi Nasara sesat, Yahudi Nasara ni mereka ada kitab sebut Nabi Ibrahim, sebut Nabi Yaqub, sebut Nabi Ishaq sesat. Tambah agama ciptaan Hindu Buddha ni. Usah mikir lagi hal. Tuhan pasti. Tuhan digambarkan kepada mereka. Sebab kita orang Islam, Tuhan tak ada gambar kepala. Sekarang
dari mana gambar, bukan dia. Kalau yang itu memang bukan Tuhan. Ada orang besar, bila dia gambar Tuhan dalam kepala dia, dia tepuk buat macam mana gambar dalam kepala dia. Jadilah Tuhan yang sangat sampai 3 orang. Jadilah Tuhan pukul. Tak ada nilai. Tak pegang barang, itu Tuhan. Sebab dia gambar dalam kepala dia, dia rugi. Sudah Tuhan macam-macam orang. Kaki, kepala, baju, tak pakai. Ada Tuhan pakai juga dalam saja. Bodoh. Ini cerita dia. Sebab itu Islam awal-awal lagi. Lain kami sendiri syirik. Allah tak sama dengan sesuatu. Selagi mana boleh bayar, selagi mana boleh cerita, selagi mana boleh sebut, itu syirik sesuatu. Allah lain kami sendiri. Kalau tak cuba bayarkan juga, jadi macam ini. Jadi macam Allah. Ataupun bermimpi nampak Tuhan. Mimpi malam ni nampak Tuhan beranak tentu, esok ikat pokok Tuhan ini. Lagu tu punya akidah ini aku. Betul. Mimpi je Tuhan beranak, Tuhan beranak. Bermak, air. Batu akidah paling kemas sekali jadi kita. Sebab dalam akidah kita, perkara yang paling penting sekali yakin. Nak jaya akhirat ni. Yakin dengan Allah, yakin dengan hari kiamat, yakin dengan kitab, yakin dengan Rasul, orang yakin. Kerana apa? Nak jaya apa pun kena yakin. Bukan kerana nak jaya di setiap akidah. Nak jaya di dunia kena yakin. Kapan terbang, orang buat berapa juta pun tak boleh terbang. Kalau tak ada modal yakin. Tak boleh terbang, tak boleh terbang. Bukan hebat orang buat kapal terbang tu. Hebat dia, pilot tu ada yakin. Kalau tak ada yakin, tu lah kapal terbang tu. Modal yakin nanti. Orang kenal lebih ratus-ratus ribu pun bukan dia modal, yakin. Orang belajar pun yakin, orang belisik pun yakin, orang negara pun yakin, tak yakin. Maknanya nak jaya di dunia pun dengan modal yakin, nak jaya di akhirat pun kena yakin. Dia tak yakin, tak yakin tadi. Macam sebut selalu, orang ada lesek. Lesek buku ada, peta ada, duit ada, tapi tak ada yakin yang bawa, tak ada bawa. Lesek ada. Lesek ada, peta ada, tapi yakin tak ada. Tak bawa. Tak boleh bawa. Sebab tak ada yakin. Dia saja mati periuk. Bawa tak boleh. Dia berhenti periuk sama-sama mati. Dia mati dia. Tak periuk sama. Habis. Sebab tu, modal yakin tak. Cuba belajar sikit. Sebab tu saya sebut dalam bulan-bulan saya. Belajar sikit bagi ada yakin. Sebab kita orang Islam, akidah kita yakin. Akidah kita yakin. Jadi kita kembangkan yakin kepada benda lain. Saya ajar, saya buat benda ni antara model dia, kan? Tapi yakin usaha ikhtiar pun jadi insyaAllah. Tapi orang kita bolehkah, tak bolehkah, tak bolehkah. Bukti jaya ni. Kalau tak akidah bolehkah, ya kah, kami. Sebab itu. Nanti aku kata, selepas. Baik. Kerana barang dan kitab baik. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan tiada Allah Ta'ala dengan lalai barang yang kamu berbuat amal baik dan jahat dibalas dengan itu. Allah Ta'ala lalai dengan benda yang kamu buat. Allah Ta'ala baik. Benda baik Allah Ta'ala balas. Benda jahat Allah Ta'ala balas. Baik, kalau dalam surah Qiblat. Dalam surah Qiblat ni tajuk Qiblat. Kenapa Allah sebut wa Allahu bighafilin amma ta'malun? Allah tidak lalai benda yang kamu buat itu, Allah tak lalai. Tak lalai maksudnya kalau benda baik, tak Allah bagi. Macam mana cerita dia? Kalau kita nak urai balik, tajuk cerita Qiblat, memang Allah bagi pahala semua benda yang kita usaha Allah Qiblat. Kita pergi sama nak tahu Allah Qiblat, tengok lagi, tengok Qiblat, tengok minta tanya orang apa semua. Ini kita buat ni, susah hati nak tanya Allah Qiblat ke mana. Allah tak lalai, yang Allah bagi pahala. Allah bagi pahala. Kalau pukul 4 lah okey ni buat pukul 4 tak kena semayang. Ingat benda tu Tuhan tak ambil tiba pahala. Orang buat rumah ni agak Qiblat ke mana ni orang kita nanti nak semayang tak ada tengok dah. Allah tak lalai, kalau semua Allah bagi pahala. Allah tak ada bagi pahala. Kita nak semayang tiba Allah Qiblat. Kita mana pun dulu sampai Qiblat ke mana. Ini semua ni nampak macam payah sikit nak kena tanya. Qiblat ke mana, lagu mana, kalau orang, kalau tak tahu kena tanya orang pakai tak tahu, semua cari kompas, tengok lenggok apa semua ni. Nampak macam susah. Wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai apa yang kamu buat. Tak lalai maknanya tetap Allah bagi pahala,